Kaunter Baitul Mal Majlis Agama Islam Kelantan. Mana banyaklah apa-apa sahaja khidmat urusan di majlis agama di Kota Baru tu, hak mana ada di Kota Baru akan ada di masjid kita. Macam-macam. Jadi sebab itulah perlunya ada pejabat. Dan juga untuk makluman, masjid kita juga merupakan antara masjid yang tertinggi kutipan zakat harta. Sebab itulah pentingnya ada pejabat. Dan insyaAllah plan telah siap kita buat. Cuma nak akad ke pihak majlis lah untuk dapat kebenaran. Malam ni kita nak buat kutipan derma lah, pelancaran kutipan derma. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah bolehlah ulurkan sebanyak mungkin untuk kita ambil bahagian dalam jariah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi insyaAllah Ustazah akan ambil majlis ini untuk meneruskan kuliah kita, kuliah maghrib yang bertajuk persiapan hijrah ke alam barzakh. Jadi buat tasik kecil majlis tanpa melengahkan masa lagi lah, persilakan Fadilah Ustazah Asma Harun untuk memberi pembersihan kepada kita, persiapan ilmu kepada kita. InsyaAllah kalian tafadhal masyaallah. Subhanallah, subhanallah. Jadi pusing tu. Subhanallah. Sebelum kita mula, boleh tak nak minta muslimat belakang, okey? Ramai lagi tu duduk belakang tu. Mari pindah belah sini. Marilah kita duduk depan, nampak sama-sama, okey? Waktu belakang tu mari masuk dalam ni, lagi dekat, insya-Allah lagi barakah. Itu memang ada dalam satu hadis Nabi SAW tentang perihal kategori ahli yang hadir majlis ilmu. Ada yang duduk di hadapan, yang memberi perhatian, ada yang datang kemudian, bahkan ada golongan yang tercela, iaitu mereka yang tahu adanya majlis ilmu tetapi mereka memalingkan wajahnya daripada majlis ilmu. Nabi sebut Allah juga memalingkan wajahnya daripada hamba tersebut. Subhanallah. Jadi sebaiknya bukan malam ni sajalah, bila ada kuliah, sebaiknya kita datang paling hampir kalau tidak ada fitnah ataupun keadaan sesuai. Saya pula bila berceramah, sebab saya muslimat, jadi saya sangat gembira dan bahagia bila muslimat dan saya duduk depan muslimat dah ni, dan bila tengok ramainya muslimat dan sebagainya. Jadi kita jemputlah sekali lagi yang berada di ruang belakang untuk hadir. Jadi ada lagi yang tak bergerak tu, tapi mungkin ya ada yang sakit lutut nak menyandar, boleh dia menyandar kat sini. Boleh menyandar sini, tak ada apa, boleh belakang. Kok ada yang benar, memang boleh kecek Kelantan yang buah ni. Memang boleh sangat. Dulu sekolah mahak. Sekolah mahak Puai Kota Baru, ni tahu. Lepas tu nikah orang besuk kecek Kelantan, dia tak ngaku Terengganu. Okey. Orang mana? Orang besuk. Negeri mana? Besuk dia jawab. Inilah tok laki hamba ni. Ni nampak rapat-rapat tu tok laki hamba. Masya-Allah. Jangan duk kelih sangatlah tok laki orang. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua mari pindah belah sini dah. Jadi saya pun rasa bahagia. Memang tak ada berhenti mana. Ustaz Hazmi Dimas tadi bawa Allahu Akbar. Kita kata macam nak pergi perang ni. Sebab 2 kali 3 kali construction, jalan memang jeng sungguh lah tadi. Tepat-tepat je siapa ni. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, jadi ada yang sedang diedarkan tu satu buku warna biru ni. Mungkin ada yang siapa, ada yang tak siapa. Begini buku ni, masya-Allah. Boleh buka plastik tu, dia lipat sikit buka. Kita akan tadabbur guna kitab ni. Belek, tapi kalau siapa yang tak say, nanti pulangkan balik.
Sekurang-kurangnya kita dengar kuliah bukan sekadar nganga dengar, tapi kita sendiri sama-sama akan baca. Bila time nak baca satu hadis Nabi tu, kita akan baca sama-sama. Bukannya hanya mendengar ustaz ataupun ustazah membacakan hadis Nabi, tapi kita sama-sama melafazkan hadis tersebut. Jadi boleh je plastik tu buka, ada dengan gigi, ada macam-macam lah cara tu deh. Jadi insya-Allah memang buku biru ni salah satu daripada buku saya sendiri berkenaan dengan perihal kematian, berkenaan dengan husnul khatimah, su'ul khatimah, persiapan untuk menghadapi kematian. Dan ini salah satu buku yang wajib lah, yang wajib untuk kita miliki sebagai orang yang nak buat persiapan. Sebab mati semua orang akan mati, yang beruntung orang yang buat persiapan. Jadi sumber ataupun cara salah satu persiapan adalah dengan ilmu. Baru kita tahu apa persiapan yang sebetulnya, amalan apa nak dibuat, doa apa dan sebagainya. Semua terkandung insya-Allah di dalam buku Ya Allah Kepadamu Aku Kembali ni. Jadi kalaulah misal kata ada orang memang dak bawa nak tapi dak bawa pitih, tiba tu beg ganung pula dak bawa pitih, tak ada masalah, ambil je, bayar semula-semula ke gana-gana, wallahu alam, ataupun ambil je akaun number kita pada kaunter, bayarlah transfer, suruh nak transfer ke macam mana tak kisah. Tapi kalau rasa ni jangan coteng, jangan ni lah kalau nak pulangkan balik, tapi sama-sama boleh baca nanti. Faham tak? Peher tak? Tak tahu ni nak kecek luar kau, cek Kelantan kau, cakap ganu ni. Faham? Insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita kan bila mari rumah Allah, majlis ilmu dan sebagainya, kalau boleh ready lah RM2, RM3 ya. Terus niat datang majlis ilmu, datang rumah Allah. Tadi tuan imam kita ada buat pengumuman kan, menyediakan peluang untuk kita wakaf. Kita tahu orang yang bersiap untuk mati paling banyak buat wakaf, sebab dia beriman dengan hadis Nabi itulah. Nanti kita akan sama-sama baca hadis Nabi tersebut. Okey, insya-Allah rasanya hampir semua orang boleh dah deh. Subhanallah, Tuan Haji, poci-poci, apa khabar? Apa khabar? Baik, alhamdulillah, masya-Allah. Nanti kalau tengah ceramah tu saya tak kalih kot ni sangatlah. Kita segang lah, segar gitulah Tuan Haji deh. Jadi subhanallah, bahagian muslimin ni juga hampir penuh lah. Saya memang kalau mari Kelantan, kot ni satu benda yang sangat takjub. Sebab kita ceramah ke rata-rata jugalah deh. Tapi kebiasaannya kehadiran bila berceramah puai lah ramai, lelaki adalah sikit. Tapi berapa kali mari Kelantan hampir sama ramai. Masya-Allah. Betapa membuktikan rakyat Kelantan ni antara rakyat yang sangat mencintai majlis ilmu. Dia tak kira lah, dia tak kisah siapa-siapa, asalkan niat tu nak dapat ilmu, mudah-mudahan. Masya-Allah. Insya-Allah kita akan mula. Ni pihak penganjur royak ke kita ni siapa kuliah subuh ni, sambung straight siapa kuliah subuh. Boleh kau? Oh gagah teh. Tapi tu email lah. Tu email lah buat sambung siapa kuliah subuh. Okey, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bismillah. Kejap, kita tuai air jap. Gelas ni nampak sangat kotor berabuk. Jadi macam mana? Abang mungkin boleh minum je. Tak. Kan ni. Minum dalam gelas. Tak, nampak sangat macam lama duk guna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ni. Minta maaf deh kalau dengar. Bismillah. Subhanallah, Pokcik. Pokcik ni umur 70 lebih. Pokcik kena masuk mata. Masuk sini mata Pokcik. Subhanallah. Umur berapa Tuan Haji? 73.
tugas sebagai apa ni? Kameraman. ICT masjid. Subhanallah. Pocik boleh buka muka. Buka je. Bahagian ICT. Tunjuk sikit kamera canggih tadi tu. Tu, waduk kat tu. Subhanallah, sahabat-sahabat, saya nak tunjuk dekat orang live ni ha. Tengok pocik ni umur 70 lebih, 73, kameraman pihak masjid bahagian ICT. Saya mari daripada tadi duduk sibuk ambil gambar. Maksudnya insya-Allah kalau inilah bakat yang Allah beri, manfaatkan untuk jalan Allah sampai mati. Insya-Allah. Mudah-mudahan bila meninggal dicatat sebagai syahid. Sebab membantu perjuangan di medan ilmu, di jalan dakwah. Atas tu email lah. Dia gimana lah? Atas dia lah kalau dia nak pecah. Kalau tak kita. InsyaAllah. Jawatan ni sampai mati insyaAllah. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Nama siapa Pak Haji? Tengku Yaakob. Subhanallah, Tuan Haji Tengku Yaakob. Mudah-mudahan Allah berkati umurnya sampai akhirnya dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya-Allah, terbaik hanya di Kelantan. Tu dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Bege. Mocik-mocik jangan nganggur sangat. Pokcik ambil gambar tak berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, muslimin muslimat sekalian, mungkin ada yang tak perasan tu Ustaz Zawi salam tu. Sebab memberi salam memang sunat yang sangat dituntut. Tetapi menjawabnya jumhur ulama mengatakan bahawasanya hukum menjawab salam adalah wajib. Jadi bila kita mendengar satu ucapan salam lalu kita tidak jawab dengan sengaja, maka boleh jatuh berdosa. Sebab hukumnya adalah wajib. Dan salam sehinggakan dijadikan di dalam bacaan Al-Quran wajib, rukun. Kalau tak baca, tak sah semaya kita. Tak sah. Ucapan salam ada dalam bacaan At-Tahiyyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas para nabi, seluruh para nabi. Setiap kali kita solat, setiap kali kita baca tahiyat, kita memberi salam kepada seluruh para nabi. Kemudian kita pula memberi salam assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jika di atas muka bumi hari ini hamba Allah yang soleh kita tak tahulah berapa bilion. Tapi umat Islam dalam 3 bilion lebih kurang. Kalau manusia atas muka bumi yang hidup hari ini lebih kurang 7 bilion. Umat Islam dalam 3 bilion. Mungkinlah dalam 3 bilion ada 1000 orang. Bukan 1000, ada 1 bilion hamba Allah yang soleh. Lalu bila kita memberi salam, salam itu adalah doa. Nabi sebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah kepala ibadah. Doa itu sendiri adalah suatu ibadah. Sebab itu ada satu kalam ulama menyebutkan, sesungguhnya apa yang paling aku takuti sekiranya Allah menarik hidayah untuk aku terus berdoa. Kerana di antara ibadah yang paling utama adalah ibadah berdoa itu sendiri. Kerana itu ada orang yang tanya saya, Ustazah, mokcik doa 20 tahun Ustazah, suami tak berubah-ubah, bakpolah perangai dia lagu tu, tak berubah, 20 tahun dia doa. Saya wayak ke mokcik ni, untunglah mokcik 20 tahun mokcik mengumpul pahala doa. Kalaulah hari ni berdoa, esok terus makbul, dah tak ada dah peluang untuk mengumpul pahala doa. Sebab itu bila Allah menangguhkan sesuatu doa kita adalah kerana untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan apabila tiba waktu doa kita makbul, kerana itulah waktunya yang paling tepat mengikut kadar kemampuan kita untuk terima doa itu makbul. Sebab ada orang bila dia berdoa lalu Allah makbulkan, lalu dia lupa kepada Allah yang memakbulkan doa. Dia jadi riya, ujub, takabur, jadi sombong dengan apa yang dia miliki hasil daripada usaha dan doa dia. Allahu Akbar, subhanallah.
Jadi bila kita bagi salam, kita jawab dengan semangat. Bukan nak suruh semangat macam mana. Jawab itu ketika beri salam dan jawab salam kena beza antara adat dengan ibadat. Kalau orang beri salam dengan adat ataupun ibadat, dia tidak sertakan dengan roh, tak menyertai dengan perasaan. Bagi salam gitu je lah, adat. Assalamualaikum. Mana tu? Sebenarnya ketika mengucapkan salam itu, adakah dia merasakan dia sedang mendoakan? Ataupun hanya basi-basi je, hanya sebagai pembuka bicara sahaja? Sebab itu bila sebut pasal salam, ahli syurga akan disambut dengan perkataan salam. Salamun qawlan min rabbir rahim, surah Yasin. Kemudian Allah berfirman lagi, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan kesabaran kamu di dunia dahulu. Salam ni akan diterima. Okey, terima kasih, masya-Allah. Ada air teh. Subhanallah. Minum sikit Sebenarnya lapar sebab tak ada singgah kan. Bismillah. Saya ni kan rasa macam kena diri lah, macam tergelar deh. Sebab mungkin untuk orang lelaki kan dia jadi ni mangat sikit baru tu bit suara, insya-Allah. Jadi bila Allah berfirman salamun alaikum bima sabartum, firman Allah tersebut dia dimulai dengan sebelumnya, apabila masuk ahli-ahli syurga ke dalam syurga, maka berdirilah sekalian para malaikat di setiap penjuru syurga. Lalu para malaikat akan mengucapkan dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu. Sebab itu orang-orang beriman mesti adalah orang yang ketika hidupnya, orang soleh, hidupnya mesti sabar. Sebab itu ada satu pintu syurga yang namanya Babus Sabr, yang akan dipanggil masuk, iaitu orang-orang yang banyak diuji ketika hidupnya dan dia lulus dengan ujian Allah, dia terima ujian Allah dengan sabar. Tapi ramai orang diuji walaupun perkara yang sama, dia tetap tak lulus. Bila dia uji, tetap juga dia dengan mengeluhnya, dengan marahnya, dengan merungutnya, dengan dia berdendamnya, dengan tak memaafkannya. Walaupun ujian yang sama je, tahun ni yang sama, bulan ni sama, bulan depan jumpa lagi orang yang begitu. Sebab itu kadang-kadang kita akan berjumpa dengan orang yang sama, dengan cerita yang sama, sebab kita tak pernah lagi lulus ujian yang sama. Sehinggalah kita lulus, lalu kita faham dan kita jadi orang yang sabar. Mudah-mudahan kita sedang mengumpul pahala sabar yang Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pahala sabar itu, ajruhum, pahalanya, bighairi hisab, tanpa dihisab. Tak boleh ditulis, tidak boleh dikira. Kalau pahala solat sekian, pahala sedekah berganda sekian-sekian. Tapi pahala sabar, para malaikat tidak boleh nak tulis berapa jumlah. Subhanallah. Sebab itu mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan terkejut dengan pahala yang mana kita tidak tahu. Rupanya datang daripada pahala sabar. Kedua, mungkin kita akan bersyukur di mahsyar kelak. Ya Allah, syukurlah kau uji aku dengan anak tu. Seorang anak tu banyak menguji sabar. Rupanya pahala banyak kot situlah dapat. Atas dunia memang kita rasa berat. Bapalah awak ni seorang tak jadi juga doktor tapi cocok sendiri. Contohlah kan. Bapalah tidur malam-malam kelih ketuk laki, bapalah dia ni jadi tok laki aku. Contoh. Rupanya 30 tahun kita diuji melalui suami ke, isteri ke, anak ke, apa-apa, melalui harta ke. Usaha tetap susah juga. Bapalah orang tu nampak usaha tak kuat mana tapi hidup senang. Kita buat usaha keras ni tapi miskin, susah juga. Dah lah miskin, anak pun jadi miskin juga. Contoh. Ramai orang tanya gitu. Tetapi insya-Allah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan di kalangan as-sabirin, sebab orang-orang yang sabar ini akan dipanggil masuk melalui babus sabr, pintu-pintu orang-orang yang sabar. Dan bila masuk golongan ini, para malaikat berdiri di setiap penjuru syurga.
lalu mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu, dan inilah hasilnya, iaitu syurga Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Untuk syurga Allah semua berbaloi. Cuma sebab kita belum lagi menempuh kematian, kita tak tahu alam barzah bagaimana, kita tak tahu alam kebangkitan macam mana. Sebab itu orang yang beriman, iaitu orang yang yakin dengan Allah, orang yang beriman saja yang mampu sabar. Sebab dia beriman dan yakin tentang ganjaran selepas kematian, ganjaran di mahsyar bagi orang yang sabar dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebelum bagi salam lagi sekali, itu mukadimah sebenarnya, nak bagi salam lagi sekali. Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak kamu, kedudukan, kuasa, kemasyhuran, semua tak ada makna lagi, illa kecuali man atallaha, orang yang datang bertemu dengan Allah. Ni cerita di mahsyar ni, yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat, dengan jiwa yang sejahtera. Subhanallah. Untuk memiliki jiwa yang selamat ini antaranya dengan ikhtiar doa, tanpa permintaan, tanpa kita meminta dengan Allah, mustahil untuk kita dapat jiwa yang selamat, sejahtera, selamat daripada penyakit-penyakit hati. Ujub, suatu penyakit hati yang banyak merosakkan amal soleh kita. Dah bangun malam, orang tak tahu, tiba-tiba rasa kagum dengan amalan sendiri. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Sum'ah, suka dipuji, suka disebut kebaikan kita. Ini adalah penyakit yang menghinggapi orang-orang baik, bukan kata orang-orang yang maksiat. Ujub, kagum dengan amal soleh. Sum'ah, bila dia buat kebaikan, dia rasa orang nak suruh orang puji, orang tahu kebaikan dia dibuat. Kemudian takabur, sombong dengan apa yang dia buat. Kemudian riya. Ini adalah penyakit ujian bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau orang buat maksiat, dia nak riya apa? Kalau orang yang tak bersedekah, dia nak riya apa? Dia di kalangan orang bakhil. Orang bakhil hukumnya juga haram dan berdosa. Orang bakhil adalah golongan yang dibenci oleh Allah berdasarkan hadis Nabi, nanti kita akan bacakan insya-Allah. Jadi untuk dapat kesejahteraan jiwa yang selamat, ini orang yang akan selamat di mahsyar kelak, antaranya melalui salam biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera. Sebab itu salam, satu syiar Islam, sangat dituntut. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak. Sebab yang akan menyahut seruan ini adalah orang yang beriman. Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salawat dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya salam di dalam Islam, walaupun Nabi Muhammad telah pun wafat, walaupun sekalian para nabi telah pun wafat, tetapi ketika kita mengucapkan salam itu di dunia, salam itu akan menembusi langit untuk sampai kepada para nabi. Sebab itu ibadah salam ini kita perlu menjadikan ia satu ibadah, bukan adat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam." Di sisi Allah ada para malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan salam daripada umatku. Sebab itu bila kita baca tahiyat, ketika bagi salam, tolong nikmati dan bagi salam itu dengan rasa. Bila sebut at-tahiyat, bacakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka. Kalau kita betul-betul menghayati, boleh naik bulu roma tu tengah semayang tu, tengah baca tahiyat tu. Sebab kita bukan bagi salam kepada main-main ni, kepada roh-roh para nabi yang soleh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau betul kita buat dengan khusyuk, kita buat dengan betul-betul rasa, dengan ibadah, subhanallah, nama kita naik ke langit. Ya Rasulullah, umatmu yang nama sekian-sekian menyampaikan salam kepadamu. Mudah-mudahan di mahsyar kelak Rasulullah mencari-cari kita. Mana umatku yang nama tadi tu, Tuan Haji Tengku kameraman kita,
ialah Hajjah sekian-sekian menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Mudah-mudahan mungkin yang menyelamatkan kita di mahsyar kelak adalah banyaknya ucapan salam dan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bayangkan setiap kali orang beri salam, Assalamualaikum, maksud dia apa? Salam sejahtera ke atas kamu. Itu doa supaya kita sejahtera, kita selamat. Bukan selamat zahir sahaja, selamat batin, selamat akal, selamat harta benda kita, selamat sejahtera kita daripada apa-apa yang boleh memudaratkan. Perkataan Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, itu adalah permintaan. Kalau dalam bahasa orang putih dia sebut greeting, ucapan selamat. Kalau orang putih jumpa sama-sama dia, how are you? Fine, thank you, good morning, good evening. Dan mereka tidak diberi pahala. Tetapi setiap kali kita mengucapkan salam, dia beri pahala. Hadis yang sahih, Nabi bersabda kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apabila kamu bertemu dengan ahli keluargamu, maka ucapkanlah salam, nescaya dirimu dan ahli keluargamu akan diberkati, dirahmati oleh Allah. Jadi kadang-kadang suami isteri tak mengamalkan salam. Betul tak? Gerak tok lelaki lagu mana pagi-pagi? Oi, bangun, lewat dah ni. Demo ni gak, kalau kawin mati, siapa nak gerak? Kalau kawin tak gerak gak, pakai amak tak bangun ni. Contoh-contoh lah ayat-ayat ke dah gerak ni. Ada juga yang kata ni kau 30 tahun, bila nak bangun sendiri, kita duk gerak . Itu kalau yang tak tahu. Yang tahu dia akan bersyukur sebab dia yang kejutkan. Dia syukur sebab itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah merahmati seorang lelaki, suami yang bangun lalu mengejutkan isterinya. Lalu apabila isterinya tidak bangun, dia mengambil air untuk sapu di wajah. Usaha ikhtiar. Bukan sambil lewa je. Bangun. Lepas tu orang itu tak kejut. Apa tak gerak? Gerak dah demo tak saya bangun. Tapi Nabi sebut, Allah merahmati, pagi-pagi dapat rahmat Allah. Seorang lelaki, suami yang bangun lalu mengejutkan isteri. Lepas tu bila isteri tak bangun juga, dia usaha ikhtiar ambil air menyapukan pada wajahnya. Dan Allah merahmati, Nabi sambung, seorang wanita, seorang isteri yang mengejutkan suaminya, dan apabila suaminya tak bangun, lalu dia menyapukan air pada wajah, percik ke sapu ke, tapi bicik dululah tengok belum tidur tu. Besok kalau awak tak bangun, saya ambil air dah. Kok lah esok bangun jadi baloh lah pula. Bicik dululah sepakat, yo hamba boleh belakang. Sebab apa? Buat sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ceritanya nak wisaleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Duk tegak belakang. Jawab semangat deh. Tadi bunyi macam 2 orang. Padahal ada dalam 2,000 ni deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gepo. Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingat mula ceramah dah deh. Start mula mukadimah. Terima kasih pertamanya kepada pihak Masjid Sultan Yahya Petra Machang sebab program ni last minute. Baru je dalam 3 hari lepas, 4 hari lepas gitulah, tapi pihak masjid sangat cepat. Subhanallah kepada semua pihak yang terlibat secara langsung tak langsung dalam penganjuran majlis ilmu ini. Dan di sana ada pelancaran kutip padema untuk pembinaan pejabat pembangunan masjid ni. Nanti insya-Allah kita akan buat pelancaran. Dan tajuk kita pada malam ini persiapan hijrah ke alam barzah. Terima kasih kepada Tuan Nazir, pengerusi masjid, AJK Muslimin Muslimat. Tengok pokcik kita ni tak habis-habis. Nanti keluar kod majalah mana gambar ni deh. Nanti kita cari. Subhanallah, mudah-mudahan Allah catat semua sebagai amal soleh. Terima kasih kepada semua yang hadir, muslimin muslimat, masya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai bakal ahli syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kerana pada malam ini Allah telah pun memilih kita untuk menjadi penghuni taman syurga Allah yang sementara di dunia. Mudah-mudahan kita juga bakal menghuni syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dan bersama dengan kita, wallahualam, mungkin yang hadir ni dalam 1,000 orang, mungkin lebih, wallahualam.
Tapi ada di live ni lebih kurang dalam 3,000 orang yang sama-sama melihat. Dalam FB dalam 2,500, dalam Instagram dalam 500, jadi lebih kurang dalam 3,000. Jadi kehadiran pada saat ini hampir dalam 4,000 lebih lah kan. Syukur subhanallah kerana pihak masjid yang menganjurkan, mudah-mudahan pahala penganjuran majlis ini pergilah kepada pihak-pihak yang berusaha keras dan sebagainya. Jadi tajuk kita pada malam ini iaitu, saya kecek luar tak boleh, tak kecek Kelantan sebab takut ada orang tak faham. Jadi mudah kecek luar je lah. Okey, tajuk kita adalah persiapan hijrah ke alam barzah. Hampir semua mungkin ada kitab ni deh, buku ni. Tak apa kau ni, saya rasa dah isyak ni, tak apa kita terus dalam setengah jam kau boleh deh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lain. Tu hijau kan, boleh hijau ni. Ustaz, tolong Ustaz. Saya dia boleh hijau. Walaupun kita suka hijau, tapi kena ambil biru juga. Sebab dah warna kulit. Bak pakai tu cerita lain. Jadi tolong deh. Memang ada salah. Ni ada salah lah ni. Ya, tak apa, nanti kita tukar. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya tahu di hadapan saya ni ada ramai juga para ustaz, para ustazah, para guru, para alim ulama. Jadi saya mohon jika saya buat kesilapan, tolonglah bagi teguran. Saya sebenarnya memang tak layak lah nak kecek depan ni, tapi dah amanah. Amanah pula deh. Dah ia adalah satu tanggungjawab dan amanah, maka subhanallah saya akan cuba laksanakan dengan sebaiknya. Okey, sekarang buka muka surat sebab kita nak terus kepada isi perbincangan kita. Muka surat XIV. Sebab tu mukadimah XIV tu sebab urut Roman, minta maaf saya tak erti. XIV. Depan-depan tu ia belum masuk muka surat lagi tu, sebenarnya dia mukadimah depan tu. XIV itu nombor berapa? Sebelah ke 12? Biasa orang lama dia boleh kira ni yang 12. Subhanallah. 14. Sudah pencambahan ni khilaf ulama. Okey, jadi 14 lah kot deh. XIV tu huruf Roman, jadi dia kira muka surat 14. Okey, subhanallah. Sekarang cuba kita baca sama-sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jumpa tak muka surat tu? Kita akan baca sama-sama sebab ramai di kalangan kita hadis Nabi ni dia jarang baca. Dia baca Al-Quran tak baca terjemahan. Bila baca hadis Nabi dia baca terjemahan terus, dia tak baca matan hadis. Sedangkan membaca matan hadis juga memberi pahala. Sebab itu adalah wahyu daripada Allah juga. Dan kita akan membacakan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran itu kalamullah, manakala hadis Nabi adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak baca ni dah. Baca kuat-kuat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca hadis Nabi, adabnya kita sebut begitu, tak sebut pun tak apa. Kalau kita baca firman Allah kan kita sudahkan dengan sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Bila kita baca hadis Nabi, boleh je kita nak tutup gitu, tak tutup pun tak apa. Maksud dia sadaqa Rasulullah, maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua hadis yang di dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang sahih. Ini buku tulisan bersama saya dengan Ustaz Dwi Suitnyo, penulis terkenal di Indonesia. Sebab itu buku ni walaupun nampak macam keperempuanan sikit, ada bunga-bunga, ada daun-daun, tapi dia tetap buku yang sesuai untuk dibaca oleh kaum lelaki juga. Mana yang hijau tu kan? Boleh tukar biru. Bak buku je lah ya. Tukar biru, okey. Tapi kita sign dalam ni. Masya-Allah. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya, man kana akhiru kalamihi. Nabi sebut, barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti akan masuk syurga.
Jadi tajuk kita persiapan untuk hijrah ke alam barzah. Ilmu yang pertama yang memang selalu dah kita amalkan, tapi mudah-mudahan dengan ada je majlis ilmu dan peringatan pada malam ini, kita perlu menambahkan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, afdaluz zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling agung, yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, dan doa yang paling afdal kalimah alhamdulillah. Itu hadis Nabi. Nabi sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Jadi di antara banyak-banyak zikir yang kita nak hitung pada setiap hari yang paling banyak, antaranya adalah la ilaha illallah. Ada orang tanya, ustazah berapa kali? Memang tidak ada pun jumlah-jumlah tertentu. Ada yang buat 50 kali, ada buat 70 kali, ada buat 100 kali. Ustazah, saya cuba 1000 kali sehari. Tapi yang paling utama, sebutlah kalimah tersebut sehingga ia tersemat di dalam hati, sehingga rasa kepanisan, sehinggalah kita merasakan bahawasanya kita hanya menyembah Allah, mengharap, bergantung harap kepada Allah. Kita hanya membuat sesuatu kerana Allah. Sebab itu masuk la ilaha illallah. Kalau para alim ulama dia syarah, tak cukup sehari semalam. Tapi sebab saya ni orang jahil, saya tak mampu nak syarah panjang. Tapi bila kita dengar alim ulama dia syarah bab la ilaha illallah saja, perkataan itu membawa maksud antaranya tiada ilah, tiada sembahan melainkan Allah. Juga terangkum dalam kalimah la ilaha illallah itu, tiada pergantungan melainkan Allah, tiada sebab aku buat ni melainkan kerana Allah, tiada tujuan hidup melainkan untuk mendapat redha Allah. Banyak terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Ramai orang ucap kalimah la ilaha illallah tapi hidupnya menyembah pangkat, hidupnya menyembah harta, hidupnya menyembah anak, hidupnya menyembah kemasyhuran. Maksudnya itu fokus hidup dia, walaupun dia ucap kalimah la ilaha illallah. Sebab itu sampai Nabi sebut, man kana akhiru kalami, siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, dakhala jannah, dia pasti masuk syurga. Jadi kita kena memperbanyakkan zikir. Wajib selepas solat sekurang-kurangnya. Lepas solat, selain daripada zikir Fatimah yang menjadi sunat kita tu kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ucaplah, mungkin kita boleh buat lepas ini setiap kali lepas solat la ilaha illallah 100 kali ke 50 kali ke. Sekiranya saat kita hidup kita kurang sebut la ilaha illallah, bagaimana saat mati kita boleh nak sebut la ilaha illallah? Jadi antara ciri-ciri orang yang matinya boleh ucap la ilaha illallah, akhir kalimahnya boleh ucap la ilaha illallah, ciri-cirinya ialah saat dia hidup dia sangat banyak mengucapkan la ilaha illallah. Sebab itu ada ulama bila ditanya, aku ada masalah nak zikir apa? La ilaha illallah. Masalah tu akan mengecil. Rupanya masalah kita bukan masalah. Yang menjadi masalah, kita terlalu membesarkan dunia, kita terlalu membesarkan pujian manusia, kita terlalu membesarkan harta dunia. Sebab itu yang menjadi punca masalah. Bukan masalah tu masalah utama, tapi masalah utama adalah hati kita tidak membesarkan matlamat hidup la ilaha illallah. Tiada tempat dituju melainkan Allah, tiada sembahan melainkan Allah, tiada tempat mengadu bergantung, tempat meminta melainkan Allah. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, sekarang kita tengok hadis yang kedua. Sama-sama baca deh hadis ni. Seronok moci-moci kita baca sendiri hadis, lain dengan kita dengar. Biasanya bila kita dengar ceramah, kita dengar ustaz tu je baca hadis, kita angguk lagu tu lah. Ada mokcik tu jumpa saya, dia umur 70 lebih, 90 lebih. Ustazah, semua hidup ni baru mokcik baca sendiri hadis. Sebab biasanya kalau pergi kuliah memang ada, tapi kita dengar ustaz tu baca. Jadi alhamdulillah malam ini kita sama-sama baca, janganlah berat mulut, ikut sama-sama. Insya-Allah. Kita baca hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah
Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari kerana ingin mencari redha Allah dan diakhiri hayatnya dengan perkara tersebut, nescaya dia akan masuk syurga. Barang siapa yang bersedekah ikhlas kerana Allah kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk syurga. Subhanallah. Jadi kita dapat ilmu yang kedua ketiga dalam hadis yang kita bacakan ini. Yang pertama tadi, di antara persiapan untuk kematian, banyak ucap kalimah la ilaha illallah. Dan yang kedua, kita dapati daripada hadis Nabi ini, Nabi sebut, barang siapa yang berpuasa pada satu hari kerana ingin cari redha Allah dan diakhiri hayatnya dengan perkara tersebut, nescaya dia akan masuk syurga. Nabi beri jaminan syurga. Sebab itu ada pintu syurga yang bernama Babu Siyam, iaitu pintu orang yang berpuasa. Memang kita ada syurga yang bernama Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Tapi di sana ada Babu Siyam. Itu disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pintu-pintu yang lain, Babu Sadaqah pun ada. Masya-Allah. Kemudian Nabi sebut yang kedua, iaitu golongan yang bersedekah yang ikhlas kerana Allah dan dia boleh kekal dalam ikhlas tu. Sama dengan puasa. Kita boleh puasa Isnin Khamis. Kalau puasa bulan Ramadan, insya-Allah lebih mudah nak dapat ikhlas. Sebab jaranglah orang yang puasa bulan Ramadan ni dia jadi riak. Tak adalah dia ke royak korang hamba puasa hari ni. Allah bukan demo seorang, semua orang puasa bulan Ramadan, tak pelik. Tapi wak susah kita nak jaga ialah bila puasa sunat tu. Lagi orang tak tanya lagi tu, dia nunjuk dia tu tak larat. Okay, sampai tengah hari hamba dah harga lah, panas tengkuh hari ni. Dah minum lah, dah harga kat puasa. Benarnya tujuan tu nak suruh orang tahu dia puasa tu. Bukan mudah amalan sunat untuk dijaga berkenaan dengan ikhlas. Bak solat malam kadang sinyak dah ni, tak ada orang tahu ni. Pagi esok tu lelaki tengok, malam tadi saya bangun, awak tengah tidur, alhamdulillah satu juzuk boleh habis. Awak jangan cerita kat orang lah, awak je ni yang tahu ni. Kadang-kadang rasa nak cerita tu kan, susah amalan ni, amalan sunat terutamanya nak jadi rahsia dengan Allah, susah. Sebab itu disebut bab sedekah tu. Sedekah dan dia mati dalam sedekahnya, sedekah yang terjaga. Kadang kita sedekah 10 tahun lepas boleh ukit hari ni. Bila orang yang kita tolong tu hari ni buat ngenak ke kita, contoh khenak ke kita. Dulu masa dia susah, kawan yang tolong dia. Padahal dah 10 tahun tu. Lama mana pahala sedekah tu sedang dijaga, tapi syaitan dia janji dengan Allah. Aku akan menyesatkan anak Adam ni itulah capur kecil luar. Aku akan menyesatkan manusia daripada kanan mereka, daripada kiri mereka, daripada depan mereka, daripada belakang mereka. Sebab itu orang yang soleh, orang yang beramal soleh banyak, syaitan biar je. Dia nak solat sunat. Dia nak puasa. Bukannya dia bisik, jangan solat sunat, jangan puasa, tak. Tetapi setelah amalan itu dibuat, yang usaha syaitan seterusnya adalah untuk merosakkan amalan itu dengan penyakit-penyakit hati. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu antara kalam ulama menyebutkan, antara khazanah ahli syurga ataupun ciri-ciri ahli syurga, dia menyembunyikan 4 perkara saat hidup di dunia. Ini ada dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dia menyembunyikan 4 perkara. Bukan Penawar Bagi Hati, kitab 50 wasiat Rasulullah menghimpunkan hadis-hadis Nabi. Pertama, menyembunyikan amal solehnya, ibadahnya. Kalau ibadah yang fardu, tak payah sembunyi, semua orang buat, solat semua ni. Apabila melibatkan sunat, itu perkara yang susah. Zakat pun di khalayak ramai dengan ada amil dan sebagainya. Menyembunyikan amalnya. Kemudian yang kedua, menyembunyikan kesakitannya. Janganlah pula bila jumpa doktor tanya, "Mak cik sakit gapo?" Tak boleh. Antara hamba dengan Allah tahu. Dah bak apa jumpa doktornya. Maksudnya
Dia bukan mengeluh-ngeluh, sebut-sebut, nak semua orang tahu. Saya ada kenal beberapa orang muslimah jemaah yang selalu ikut kuliah sekitar-sekitar Negeri Sembilan. Saya tahu dia dah meninggal dunia. Bila saya tahu dia meninggal dunia, tak tahu sebab apa, jadi tiuk, jadi nangis, padahal bukan kena rapat. Umur lebih kurang dalam 40 lebih macam tu kan. Yang menyebabkan saya rasa sedih sangat masa tu, sebab saya tak tahu selama ini dia sedang menanggung sakit. Sebab setiap kali dia datang, dia senyum, dia tak ada tunjuk sakit. Dan jemaah-jemaah lain semua tak tahu dia sakit. Rupanya dia kanser dah stage 4. Maksudnya dalam keadaan tersebut dia merahsiakan. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Masya Allah, semua jemaah terkejut. Kenapa tiba-tiba dia tak datang dalam tempoh berapa minggu? Tahu-tahu dia meninggal dunia. Betapa sabarnya dia tidak menagih simpati manusia dan sebagainya. Bukan kita kata orang royak tu dia menagih simpati, tidak. Ada orang bagi tahu tu nak dapat doa manusia, tujuan itu tak apa. Tetapi ada orang memberitahu dengan niat dan tujuan yang lain. Jadi subhanallah, ada orang walaupun dia keadaan sakit, kita tanya, "Mokcik apa khabar?" "Alhamdulillah sehat, ustazah sehat." Padahal dia sakit lutut. Tapi ada mokcik patang tanya, "Mokcik apa khabar?" "Sehat ustazah, lutut ni mesti nak sebut juga. Padahalnya Allah dah beri nikmat lutut tu sehat 50 tahun. Baru ke belakangnya ni jah sakit. Tapi tak boleh sabar, tidak boleh nak meninggalkan keluhan daripada sakit tersebut. Sebab itu orang-orang yang soleh kan, moci-moci ni bukan peli. Esok saya tua juga deh. Kayak orang dah kata ustazah sedap kecil gitu. Esok dia sakit lutut baru dia tahu. Mudah-mudahan kita tetap kuatlah untuk sabar, untuk menunjukkan kita ini tetap bahagia, tetap syukur. Dalam keadaan sakit kita tidak mengeluhkan sedikit nikmat yang Allah tarik. Sebab Allah dah beri nikmat lutut sehat 50 tahun. Baru 50 ke atas ni barulah lutut sakit. Jadi Allah memerhatikan bagaimana tindak balas kita terhadap ujian, terhadap nikmat yang ditarik sikit-sikit tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, seterusnya kita nak baca hadis Nabi yang di sebelah tu. Muka surat XV. Saya tahu tu huruf 15. Sebab tadi tu 14 dah. Jadi 15 lah tu. XV. Okey, baca sama-sama dah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasah illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka deh kita baca hadis Nabi kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matinya seseorang insan, maka akan terputuslah segala pahala amalannya. Amalannya akan terputus, pahala amalan pun akan terputus. Yang kita semaya-semaya ni bila mati tak ada dah lah pahala semaya, cukup sekadar buat kita semaya itulah. Kalau puasa pun samalah. Tetapi Nabi sebut illa min salasah, kecuali 3 amalan. Walaupun kita mati dalam kubur tak ada amalan dah. Tak ada dah orang semaya dalam kubur, puasa dalam kubur, zikir dalam kubur, tak ada dah. Saat hidup adalah saatnya kita beramal tanpa dihisab. Bila kita mati saatnya kita dihisab tanpa beramal lagi dah. Tetapi Allah beri kelebihan kepada orang yang memiliki 3 perkara ini. Subhanallah, setelah dia mati, pahala tetap mengalir tanpa henti sampailah dia dibangkitkan di mahsyar kelak. Subhanallah. Jadi orang yang bijak, dia akan buat persiapan 3 perkara. Tadi kita baca 2 hadis, kita dapat 3 ilmu persiapan menghadapi kematian. Sekarang dalam hadis yang seterusnya, yang ketiga ni, kita dapat 3 lagi. Nabi sebut terputuslah amalannya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, anak yang soleh ataupun solehah yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. 3 ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita pergi yang pertama, iaitu sedekatun jariyah. Maksud dia apa? Jariyah ini maksud dia berjalan. Sedekah yang tetap berjalan pahalanya setelah kita mati.
Ada bentuk sedekah, bila kita sedekah, pahalanya setakat tu lah. Belanja orang makan, beri hadiah ke orang, bagi makan orang susah, setakat tu lah. Tapi ada sedekah tertentu, dia menjadi jariah, pahalanya mengalir. Inilah bentuk-bentuk sedekah yang namanya wakaf. Antaranya, sedekah dalam bentuk wakaf. Sedekah ni ada dua. Pertama, sedekah yang wajib. Yang kedua, sedekah sunat. Sedekah wajib iaitu zakat. Sedekah yang sunat iaitu sedekah itulah jariah semua selain daripada zakat. Dan zakat membawa maksud zakat, asal perkataan daripada kalimah zakat membawa maksud zakat membawa maksud penyucian. Maksud yang lain zakat ialah pengembangan. Maksud yang lain adalah terpelihara. Banyak maksud zakat. Sebab itu orang yang mengeluarkan zakat hartanya akan berkembang. Saya rujuk dalam Al-Kafi yang dituliskan panjang lebar oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelum ni Dr. Zul kan jadi Mufti Wilayah kan. Panjang lebar sebab semalam saya ceramah bab zakat. Itu yang jadi buka banyak rujukan tu. Dan saya rasa macam, ya Allah, untungnya orang yang keluarkan zakat. Bahkan orang Islam, dia perlu ada motivasi. Dia nego-nego, dia kija-kija, apa terus sangat ni? Ambo nak naikkan jumlah zakat. Sebab apa? Antara kelebihan orang yang mengeluarkan zakat, Allahu Akbar, Allah akan kembangkan hartanya. Kalau tak nampak berkembang di dunia, di akhirat kelak berkembang berkali ganda. Kedua, Allah akan berikan kepadanya ilham ataupun manusia-manusia yang benar untuk membantu hartanya itu berkembang. Allah akan hantar orang-orang yang tepat. Orang bukan nak kena kita, bukan orang deki. Ketiga, orang yang mengeluarkan zakat, hartanya akan dilindungi oleh Allah. Daripada musuh-musuh, daripada orang yang berdengki, daripada mudarat, daripada kehilangan, kecurian dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itu Nabi sebut tidak akan mengurangi harta daripada sedekah. Daripada zakat tidak akan mengurangi harta. Daripada sedekah tidak akan mengurangi harta, kecuali orang yang tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah kalau kita sedekah malam ni deh, ke tabung yang kita akan lancarkan ni nanti. Bila masuk 10 riyal contoh. Masuk 10 riyal, lepas tu balik rumah buka akaun kubur, akaun akhirat. Contohlah, boleh tengok akaun akhirat. Tengok-tengok jadi 10,000. Ui, banyak weh. Mesti, insya-Allah kemungkinan besarlah kita akan semangatlah nak sedekah. Tapi sebab itu alam ghaib, Allah tidak perlihatkan, tapi disebut di dalam Al-Quran. Setiap sedekah yang kamu berikan akan bercambah jadi 7 batang, 7 bulir, 7 tangkai. Kemudian daripada setiap tangkai itu akan bercambah lagi sehingga 700 kali ganda. Allahu Akbar. Hanya orang yang beriman akan mencintai sedekah. Jadi subhanallah, alang-alang kita sebut ni moci-moci, poci-poci. Sebab itu orang kalau yang dia dah standby dalam kepala dia mesti nak banyak sedekah. Dia pergi masjid, dia memang standby, bukan pergi gapo menonong gapo tu, jalan kosong gitu je. Mesti sebelum turun tok laki ni nak pergi sejid ni, wak hari lemo ya, wak hari. Kalau tinggal dia patah balik semula. Buat apa ben? Nak buat gapo? Sedekahlah pergi rumah Allah, kembalilah kepada Allah. Bukan pergi ke mana, masuk akaun kita juga. Nampak 5 riyal masuk dalam tabung, tapi masuk dalam tabung peribadi kita yang akan kita guna dalam kubur besok, tak tahu berapa jumlah tu di sisi Allah. Jadi orang yang bijak, bila nak pergi sejid, dia tak akan pergi tangan kosong. Dia tak akan. Ini orang yang betul-betul buat persiapan untuk mati. Tak ada bel 5 riyal. Dia ada berapa? 50 riyal. Tak yalah 50 riyal. Yalah 50 riyal, dia bakatlah kalau nak beri. Kalau boleh nyucur tak apa. Dia kawan ni sedekah, kalau 5 riyal ikhlas, kalau 50 riyal susah weh, susah. Teringat, tidur malam teringat ni. Apa nyobui 50 riyal, silap sungguhlah macam tu. Subhanallah. Sebab itu orang yang bijak, bila dapat duit kecil, dia tak kira guna. Dia akan teher dalam beg dia. Serial dia tak kira guna, 5 riyal dia tak kira guna. Dia dah ada standby. Duit sebelah sini untuk standby sedekah. Kau ada orang minta wak ni. Ni dak bila orang mari sedekah, ya Allah tak ada duit kecil. Nawai 50 riyal memang peluh weh, peluh.
Tapi sebab orang duk tengok, bui jugalah dia. Kata bui malu. Subhanallah. Masya Allah, memang kita akan diuji. Tapi orang yang bijak, dia sentiasa ada spare tu. Saya jumpa orang gini memang ramah. Bahkan dia ada beg khusus. Ni beg sedekah. Duit RM1, duit RM5 dia tak akan buat beli. Dia akan ada. Supaya setiap kali nak bersedekah, dia bersedia. Masya Allah. Jadi insya Allah dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, kita melancarkan tabung infak wakaf untuk pembinaan pejabat dan pembangunan Masjid Sultan Yahya Petra Macang. Mudah-mudahan selama mana dimanfaatkan bangunan ini yang dibina untuk masjid ini, sampai kiamat insya-Allah bangunan ini akan kekal sampai itulah pahala kita mengalir. Ini kita seronok kalau kita faham betul-betul. Tengah kita duduk rumah, tengah kita makan, tengah kita duduk golek-golek, pahala masuk. Sebab apa? Sedang harta yang kita wakafkan sedang dimanfaatkan oleh jihad fi sabilillah. Okay, insya-Allah mudah-mudahan bolehlah. Saya susah hati kalau kuliah maghrib, kuliah duha orang bawa duit. Kuliah maghrib kadang orang tak bawa deh, di jalan gitu je. Jadi masya-Allah nampak tak ada gerak tu. Tapi ada tu, tunggu. Oh tabung mari dah. Oh mari dah dah ni. Jadi nampak supaya nak tambah lagi, gerak semula. Ada. Oh awal belum laca dia gerak dah. Subhanallah. Tengok belum orang lelaki dia tahu tu bila dia nak gerak. Oh puan dia tak sabar. Dia gerak dah. Dia lain kalau gerak dulu, tapi bila kita kecek feel tu lain ni. Jadi gerak lagi sekali. Tu ada tu. Mocik. Mocik cepat gulung. Beg tu mocik gerak semula. Kumpul dalam satu tempat. Lepas tu wak kosong tu gerak semula. Mungkin ada yang nak tambah. Wallahu a'lam. Ada nak tambah. Ada nak masuk gelemah ada. InsyaAllah. Saya berapa kali bila kita buat pemain gini mocik, saya penuh lah ceramah saya kata, mocik kalau kita sedekah lah gelemah kau, cicing kau, mungkin di akhirat kelak kita akan nampak Allah ganti dengan segunung gelang emas. Habis program ada sungguh gelap. Ada berapa hutang. Subhanallah bila hitung-hitung banyak jumlah. Dan kita tak akan rasa menyesal sedikit pun, walaupun rasa lah galak sikit balik, tak ada dah gelang ambok. Tetapi subhanallah kita akan tidur lebih lena, kita akan lebih bersedia. Subhanallah. Ini untuk pihak masjid. Tak apa kak tak jalan pun tak apa deh, biar karung tu jalan sendiri deh. Masya-Allah. Susah hati kita tengok bila kak jalan-jalan. Okey. Jadi masya-Allah kita sambung seterusnya Nabi sebut, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Ibu ayah sekalian, muslimin muslimat, ilmu yang bermanfaat kita nak share lah satu doa ni. Saya rasa mocik-mocik tahu belaka. Bila kita nak minum air zam-zam, kita ada baca doa kan? Ingat tak lagi doa tu? Dok ingat dah ustazah, pergi umrah 10 tahun lepas. Itulah kali terakhir baca doa tu. Doa minum air zam-zam tu bukan hanya dibaca masa nak minum air zam-zam. Setiap kali kita nak minum air, kita boleh baca doa ni. Terutamanya air kosong lah. Sebab air kosong dalam Islam ni, dalam syariat kita ni boleh dijadikan syifa. Tak payah tunggu ustaz-ustaz kau, orang alim kau nak baca. Kita sendiri yang mengharap daripada Allah, lagi afdal kita minta. Macam mana dah doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang belakang tu ada tambahan, kadang-kadang orang tak baca yang tu pun tak ada masalah. Biasa masyhurnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Maksud dia apa? Pertama sekali doa tu bila kita nak minum air tu kita minta apa? Allahumma inna nas'aluka, ini untuk jamak lah, untuk ramai-ramai. Ya Allah, kami mohon daripadamu ilmu yang bermanfaat.
Sebab apa ilmu bermanfaat ni begitu berharga? Lepas kita mati, ilmu bermanfaat, pahala akan mengalir. Tapi macam mana nak dapat ilmu bermanfaat? Kena mitok dengan Allah. Lepas tu ayat tu, doa tu sambung lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Rizki yang lapang, rizki yang luas. Wa shifaan min kulli da'in, dan kesembuhan daripada segala penyakit. Orang kalau baca, duduk sementara depan air dia baca, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur. Maksud dia, dan perniagaan yang tidak akan merugikan. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu Allah yang maha memberi rahmat. Berapa kali kita minum air? 10 kali sehari, 10 kali baca doa. Mudah-mudahan makbul doa kita. Sebab ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang mana kita mampu beramal dengan ilmu tersebut. Ramai mana orang dengar pasal ilmu sedekah tapi tak mampu bersedekah. Ramai mana orang bagi dengar ceramah tentang ilmu sabar tapi balik ceramah, selipar dia hilang, dia tepik masa tu. Kemarin sebelum tu duduk dengar ceramah Pak sabar, tiba selipar dia hilang, dia pun habis marah. Sebab ilmu yang bermanfaat ini membawa masuk ilmu yang boleh menghalang kita daripada api neraka Allah, membawa kita ke syurga Allah. Yang mana ilmu Allah beri kita bukan sekadar ilmu iaitu hidayah, tapi Allah bagi kita taufik iaitu kemampuan untuk beramal dengan ilmu. Sebab itu kita kena minta dengan Allah untuk memiliki ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Kemudian hadis Nabi tu sebut tentang doa anak yang soleh. Ibu ayah sekalian, tak semestinya anak soleh doa ke kita, tak semestinya. Ada anak soleh mungkin sebulan doa lagi, lepas 2 bulan seminggu sekali hari Jumaat, lepas 3 bulan koh kurang. Kita duduk dalam kubur duduk tunggu doa anak kita. Macam mana kita nak dapat doa anak yang soleh ini? Kita perlu latih dan didik anak kita berdoa untuk kita daripada sekarang. Bukan bila nak nazak, nafas dah tak lepas dah, jangan lupa dah doa ke mak dah. Subhanallah. Makasih cik suami biar air. Okey, dia tahu isi dia lapar. Mata dah. Bismillah. Kalau buat hari nasi tak boleh lah nak ceramah ni. Okey, masya-Allah, lepas ni kita makan. Jadi kita pun nak sudah dah ni, nampak susah hati dah tu. Boleh tak terus lagi ni? Boleh sikit lagi dah. 10 minit lagi boleh? Lebih pun tak apa. Demo sedap lah, kenyang. Subhanallah, alhamdulillah. Kita tambah sikit lagi. Jadi antara cara, saya pernah jumpa seorang muslimat ni, orang tua dah umur 50 lebih, 60 lebih gitulah, ada satu ceramah. Dia kata, Ustazah, alhamdulillah Ustazah, saya tak pernah tinggal doa kepada orang tua saya. Setiap kali lepas solat saya tak pernah tinggal. Kalang kabut macam mana pun, sakit ke gapo, tak pernah tinggal. Dia nak cerita tu bukan kelebihan dia bukan nak cerita baiknya dia. Dia kata antara sebab saya jadi teringat semua ke mak ayah saya, menyebabkan saya tak pernah putus doa pada mak ayah ni, sebab mak saya, dia cerita mak saya sentiasa minta doa waktu dia hidup dulu. Jadi saya teringat mak minta doa. Tak ada, mak ni tak minta gapo. Tak apalah, mu tak wiga gapo, pitih ke gapo ke, tapi doalah ke mak. Mak nak doa gapo? Nak doa husnul khatimah. Kita kadang-kadang ke telefon anak, apa khabar, gini. Apa salah kita minta? Mak nak minta sekarang ni, gapo mak? Anak debar ni. Gapo dia mak? Mak nak minta doa ke mak. Bakpo mak ni pelik ni minta doa ni. Mak nak doa gapo? Doa ke mak mati husnul khatimah. Anak lagi depo pasal mati. Dia pun mesej lah sama adik-beradik. Kelip belakang minggu tu. Sebab mak ni lain macam ni, ada tanda-tanda kematian dah. Sebab selama ni tak minta doa dengan anak. Apa salahnya kita minta? Kadang-kadang telefon saya saja, Assalamualaikum, ya mak ada gapo? Tak ada gapo, mak nak peringat lepas maya jangan lupa doa ke mak. Sebab doa untuk ibu bapa tu bukan dibaca setelah mati. Yang doa Rabbighfirli warhamni, waktu doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Subhanallah. Itu doa yang datangnya daripada Al-Quran. Subhanallah, Allah mengajarkan bukan tunggu mati. Didik anak baca doa tu daripada kecil sampai besar, jangan tinggal doa tu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua ibu bapaku, warhamhuma, dan rahmatilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku waktu kecilku. Subhanallah, Allahu Akbar.
Jadi mudah-mudahan bila kita selalu peringat ke anak supaya doa ke kita masa kita hidup lagi, lepas kita mati, anak-anak ni teringat. Tengok baca mesej kita, ya Allah, mak mesej minta doa. Teringat, mak selalu telefon peringat minta doa, insya-Allah kita akan dapat doa anak yang soleh. Ini doa yang takkan putus. Sebab itu kalau kita buat kenduri, bukan kenduri, kita panggil apa, jamu, okeylah jamu, kenduri arwah kan. Moleknya anak tu sendiri memimpin doa. Jangan jadi balah pula lepas ni kan. Kalau Tok Imam berebut dia nak baca doa, lagilah dia. Lepas tu anak tu pula baca doa. Tak ada masalah siapa nak baca doa dalam majlis tu. Tapi kalau anak sendiri mampu memimpin, anak lelaki lah, bacaan doa dan diaminkan oleh semua orang mari, maka itu lebih afdal. Sebab yang dijamin sampai doa ramai-ramai tu, yang disebut dalam hadis Nabi, doa anak tu. Dan doa orang lain tu mudah-mudahan, insya-Allah dalam kalimah tersebut, mudah-mudahan doa orang lain tu sampai juga kepada arwah. Tapi yang dijamin oleh Rasulullah adalah doa anak tu sendiri. Tapi masalah kita kadang-kadang bila berlaku kematian, anak-anak kelar kabut, duduk masak, duduk buat gitu buat gini. Masa duduk doa selamat, duduk doa tu, anak-anak tak ada sekali. Anak-anak duduk kelar kabut, duduk uruh macam-macam. Patutnya masa berdoa tu, anak-anak yang dijamin, yang disebut dalam hadis Nabi, yang doanya tanpa hijab sampai kepada ibu bapa. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita sambung sikit lagi. Ada jack kat atas tu? Ada? Tak ada? Oh, ada belah tu. Oh, patutlah tengoklah ke tu. Kita pehedah tu kalau mata tengok tak lain tu. Masya-Allah. Saya peheh kita nak kelik awal, tidur awal, nak qiyamul lail, masya-Allah. Okey. Tapi ada beberapa hadis Nabi tentang yang saya tanda banyak ni. Kalau ikut tanda nak baca tu banyak. Tapi memanglah kalau baca sampai ke qiyamul lail lah kita. Okey, subhanallah. Sekarang cuba buka muka surat. Ni masuk muka surat sikit. Okey. Muka surat yang ke, sekejap, muka surat. Okey. Muka surat 15. Muka surat 15. Ini bukan hadis Nabi tapi satu peringatan. Jumpa tak muka surat 15? Comel tak buku ni? Comel. Memang kita buat jadi comel supaya orang buat baca suka, mata tu segar, tengok mudah faham ke apa. Bukanlah baca ke ngatuk ke. Baca memang ngatuk lah. Tengok TV baru tak ngatuk. Okey, subhanallah. Marilah kita renung kembali, kita sedar yang kita takut mati saat ini kerana. Sebab apa kita takut mati? Ini antara sebab-sebab kita takut mati. Yang pertama, dosa kita masih banyak. Yang kedua, hutang-hutang kita belum lunas. Yang ketiga, solat kita belum sempurna. Orang yang solat sempurna, dia dah bersedia nak jumpa Allah setiap kali sembahyang. InsyaAllah dia juga bersedia nak jumpa Allah bila time mati. Tapi kalau selagi solat tu kelar kabut, sedar tak sedar, weh dah pukul 2 tak perasan. Padahal dia dah perasan tu pukul 12 tadi nak zuhur. Subhanallah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa bersedia untuk solat. Mudah-mudahan kita juga bersedia setiap kali kita nak jumpa Allah yang betul-betul bila mati. Yang keempat, yang keempat, hutang puasa belum diganti contohnya. Yang kelima, zakat dan sedekah kita sedikit sekali. Yang keenam, kita belum mampu menunaikan haji. Yang ketujuh, amal soleh kita begitu sedikit. Ini antara sebab-sebab, betul kan? Sebab-sebab yang menyebabkan kita rasa tak bersedia nak mati. Dosa masih banyak, amalan masih sedikit, sedekah masih sedikit, taubat belum banyak, minta maaf dengan orang pun tak beria, ngetuk laki pun payah nak minta maaf tapi ayat tu macam tak berapa nak sangat. Kita minta maaf lah. Okey. Minta maaf apa? Yalah aku ada buat salah, gapo-gapo lah, kok lah. Kok tu tak berapa ikhlas mana tu kan. Tapi bila kita minta maaf sungguh-sungguh ni, dah 30 tahun jadi bini demo, banyak salah kita. Kadang muka kita, kadang suara kita, macam-macam lah. 30 tahun jadi bini awak ni. Minta maaf sungguh-sungguh. Janganlah pula saya jadi gitu sebab awak lah. Jangan sampai dengan dia pula. Nak minta maaf sungguh-sungguh lah. Janganlah pula dalam minta maaf ada ego. Nak sebut kita gitu sebab dia. Itu orang bukan betul-betul minta maaf. Tak sesat tu, tak sesat. Kalau betul nak minta maaf, ini golongan yang disebut di dalam Al-Quran, mereka yang dapat rahmat Allah, ahli syurga. Mereka yang memberi kemaafan, mereka yang meminta maaf. Dan inilah golongan yang akan mendapat kemaafan daripada Allah.
Dah ya minta maaf sungguh dah. Minta maaf lah. Dosa-dosa kita banyak sejak nikah siapa lah ni. Banyak sangat. Dah ingat dah apa salah saya. Tapi memang banyak lah saya ingat. Awak redha tak dengan saya? Suami pun jawab, yo saya maafkan dah awak. Dah awak tak saya minta maaf. Tiba-tiba ujung tu deh. Bunyi sedap dah tu. Tiba-tiba dah awak tak saya minta maaf. Banyak-banyak dosa saya. Banyak dosa awak lagi. Kalau mati ni berat awak dalam kubur ni. Dia tambah lagi. Kalau Al-Mulk saya baca, awak payah nak baca Al-Mulk. Dia tambah-tambah. Ini dia ada sebab lain dalam minta maaf tu. Sebenarnya dia nak wibuh. Okey, nak bidah. Jadi kalau orang betul-betul minta maaf, ikhlas, tutup sungguh-sungguh dengan minta maaf. Tak rugi, tak menyesal, kita orang yang beruntung bila kita dah mati. Sebab kita sesat. Sebab pahala memberi maaf ni begitu besar. Pahala minta maaf pun begitu besar. Golongan yang akan dapat kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapatlah ayat gitu dia tok laki, rasa bahagianya deh. Kalau tok laki kita sebelum tidur. Ni bukan orang puas saja ni. Orang laki lebih-lebih lagi. Banyak tanggungjawab dia dalam didik isteri, didik anak. Bab begitu, bab begini. Kita ni takkan mampu jadi suami dan isteri yang sempurna sampai mati. Takkan mampu. Tapi kita mampu menjadi suami dan isteri yang baik. Macam mana? Dengan minta maaf. Bila minta maaf, settle lah. Wak kurang, wak salah tu. Itulah maksudnya pasangan yang baik, yang soleh-solehah. Saling meminta maaf. Orang lelaki mungkin berat sikit. Tapi kalau dia boleh buat, hebat. Panggil isteri ke apa? Orang sini panggil ke apa isteri? Isteri pun kokok. Darling. Kelah orang sini darling. Kau isteri panggil siapa? Dia kalau panggil darling. Contohlah panggil lagu apa dia. Darling. Abang nak minta maaf. 40 tahun jadi tok laki darling. Nak sebut pun beli lidah dia. 40 tahun jadi suami darling. Banyaklah habis salah. Masa awal nikah dulu, abang tak tegur demo pakai tudung sikap. Demo pakai ketat, abang tak tegur. Padahal tanggungjawab abang tu, abang dosa tu. Masa muda dulu, abang pula suruh demo solek-solek, merah-merah. Jadi abang ada salah lah situ, minta maaf lah. Dulu abang malah dulu. Kan? Saya pula dulu besar. Bila dah tua, tak ada kudrat baru nak jadi rajin. Tapi terlambat lah sikit dia. Masa anak kecil dulu tu, kan? Kadang-kadang banyaknya lah. Mungkin isteri kalau suami lah kecek gini, nangis tu, tiak tu dia. Ya Allah be, tak ada apa be, kita saling bermaaf lah apa kan. Lepas tu jadi baik lalu masa tu. Sebab untuk jadi baik sama Allahu Akbar. Allah sebut, hadis Nabi sebut apa? Seseorang itu apabila dia mohon ampun lalu diampunkan Allah, umpama dia tak buat dosa tu. Allah Maha Pengampun. Kita buat satu dosa lalu minta ampun sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan astagfirullah, bukan minta maaf sungguh-sungguh, minta merayu sungguh-sungguh dan tinggalkan dosa tu. Allah tutup, Allah padam dosa tu seumpama dia tak pernah buat. Jadi bila kita dengan pasangan, subhanallah, bila minta maaf, bila suami kata, ya saya maafkan, tak apalah awak tak payah ingatlah, saya sungguh ikhlas maafkan awak. Seumpama kesilapan kita dulu terpadam, masa tu kita boleh jadi isteri yang baik. Apa? Isteri yang dimaafkan, diredai oleh suami. Suami yang baik, suami yang dimaafkan dan diredai oleh isteri. Nak dapat redha ni, bukan redha isteri dapat redha suami je, suami pun kena dapat redha isteri. Maksud sini adalah isteri memang lapang dada. Apa yang hak dia tak dapat daripada suami, ya bang saya redha, saya tak akan tuntut dengan awak kat masyar. Soal saya nak tutup, ada juga bagi. Tahu, redha sungguh, barulah masa tu kita jadi pasangan yang soleh-solehah. Saling redha meredai kekurangan, kesilapan, dosa dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab masa yang berlalu kita tak boleh nak patah balik semula dah. Okey, Pak Cik. Kita okey, subhanallah. Kelah Pak Cik ni. Pani kita tanya Pak Cik buah-buah buat kita kecek malam ni. Mesti Pak Cik ni boleh. Okey, yang terakhir. Ini terakhir betul dah. Insya-Allah. Kita akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya ada tanda beberapa hadis Nabi. Okey, subhanallah.
Yang terakhir ni, hadis yang terakhir ni, buka muka surat 89. 89. Masya Allah, sedaplah kicik Kelantan ni. Muka surat 89. Ni mesti panggil tok lelaki Abeh. Abeh. Okey, muka surat 89. Hadis tu panjang sikit. Sebab nyudah kan, baca panjang sikit. Tapi hadis ni sangat penting berkenaan dengan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw Makkah fasami'a sawta insanaini yu'azzabani fi quburihima faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah summa da'a bi jaridah fakasaraha kisratain fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taybasa aw ila an yaybasa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, subhanallah, sekejap saya nak alihkan kepada jemaah. Sebab kita nak habis dah, orang nak tengok orang Kelantan ni. Okey, masya-Allah. Subhanallah, Allahu akbar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas melaporkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati salah satu tembok kuburan, melewati kubur lah, dari tembok-tembok kota Madinah, dan beliau mendengar suara dua orang yang merintih. Suara daripada kubur yang merintih. Merintih ni kesakitan lah. Dan beliau mendengar suara dua orang yang merintih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua-duanya sedang diseksa. Mereka diseksa bukan kerana dosa besar. Yang pertama Nabi kata dia diseksa azab kubur bukan sebab dosa besar. Lalu Nabi sebut yang pertama, dia tidak mencuci bersih bekas kencingnya. Setelah buang air, dia tidak membersihkan betul-betul, ataupun dia tidak menghabiskan sisa air kecilnya, air kecil dia. Kita sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita kan, istibrak tu, ada istilah istibrak. Lepas buang air kecil tu, dehen sikit. Kalau tengah bukan khalayak ramai, kita tanda awan ke apa tau. Dehen tu sebenarnya bukan dehen dekat apa ni, tekak, bukan itu dehen peli suami nak gimana, gitu dah. Dehen tu macam tekan dekat perut. Sebenarnya nak tekan supaya keluar habis. Kadang-kadang perasan tak, kita kalau kelang kabut buang air kecil, kita terus bangun ke cepat-cepat, kita rasa macam tak puas, rasa nak tubik lagi. Dan ia akan menyebabkan apa, kemungkinan bila kita solat ataupun kita berjalan, kita bergerak, air yang ada sisa lagi tu dia akan keluar. Kalau dia keluar ketika solat, maka tak sahlah solat kita, keluar najis.
Jadi ramai orang tak tahu solatnya tidak sah antara sebab-sebab begitu. Jadi kita kena beramal dengan sunnah, iaitu berdehem tu. Kalau segar malu nak berdehem, boleh tekan-tekan sikit bawah perut tu. Bagian hari-hari tu kan, bagian bawah perut tu supaya keluar, biar betul-betul. Kalau dari sudut sains kesihatan, ia sangat bagus. Bagus untuk pundi kencing dan sebagainya, untuk kesihatan. Jadi antara punca banyak penyakit-penyakit melibatkan pundi kencing dan sebagainya, sebab ada baki akhir yang mengandungi banyak kotoran. Subhanallah. Yang mengandungi sisa akhir yang paling banyak kotoran daripada najis tersebut. Okey, Nabi sebut lagi, pertama yang tidak mencuci bersih bekas kencingnya, dan yang kedua, berjalan mengedarkan isu yang memecah belah. An-namimah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut an-namimah tak masuk syurga, la yadkhulul jannah an-namimah. Tak masuk syurga an-namimah. Siapa namimah ni? Pengadu domba. Pengadu domba ni kalau musim politik nanti, bukan musim politik, musim pilihan raya tak lama deh. Pilihan raya tak habis-habis ke? Rasa tahun ni berapa kali nak ni deh. Subhanallah. Memang akan ada wujud golongan kerja dia adalah an-namimah, mengadu domba. Memburukkan sana, memburukkan sini, cari aib orang, buka gini-gini semua. Ini pengadu domba yang buka aib supaya orang benci kepada orang tersebut. Kalau ngopak ghibah, orang yang kita ngopak tu dia tak tahu kita ngopak. Contohlah kita deh, Kak, kita ngopak tu email kita. Sedap ngopak, pam ngopak tu email ni lagu ni gini-gini, ngopak deh. Tu email tak tahu gapo. Jadi tu email bila jumpa kita, dia lalu kebetulan dia tengok kita tu kan. Dia pun tegur, ustazah ni ada kuih sikit ni. Ambil kita kuih. Baru ngopak dia sebab dia tak tahu. Jadi besar juga dosa. Dosa mengumpat ghibah, dosa besar. Tapi yang lebih besar adalah an-namimah. Kita ngumpat dua. Lepas tu Kak pergi cerita ke tu email. Tu email wi kuih ke ustazah tadi. Dah buat apa? Dia ngata macam-macam ke tu email. Ini pengadu domba. Daripada tu email tak tahu gapo tu, dia tak puas hati ni, ustazah boleh kuih, dia tak boleh. Tu email ni pun masa tu hilang sabar dia. Tak halal kuih tu. Tak sekolah ustazah lagu tu, tak ampuh tak halal. Boleh jadi gitu, menimbul kebencian, memutuskan silaturahim. Dan an-namimah ini berlaku dalam sebuah rumah tangga. Berapa ramai mak mertua tak suka menantu, dia tak puas hati lagi suami dia tak suka juga menantu tu. Awak ni kamai lagi deh dengan menantu. Awak tak tahu dia tu nyakit hati saya. Dia tak puas hati ni. Bila tok laki dia pun tak suka, baru dia puas hati. An-namimah, mengadu domba supaya keduanya saling tak suka. Dan ramai ibu bapa dia jadi an-namimah antara anak dengan menantu. Adu domba ni. Kamu tahu tak bini mu lagu ni gini. Saya jadi perunding cara rumah tangga dulu. Perkara masalah rumah tangga, kaunselor paling susah nak handle bila melibatkan ibu bapa. Sebab benda sensitif. Tapi saya jumpa ramai ibu bapa yang memecahbelahkan rumah tangga anak-anak. Bimbang, la yadkhulul jannah, Nabi kata. An-namimah la yadkhulul jannah. Dan Nabi sebut di antara orang yang akan dikenakan azab kubur adalah mereka yang membawa berita untuk memecah belahkan. Na'udzubillahi min zalik. Kita macam mana pun sampai berita kepada kita, apa yang mampu kita buat, berhenti berita tu kepada kita saja. Biar kita orang yang terakhir. Ini orang yang hebat. Dia tak akan menyampaikan lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Pada malam ini kita dapat berapa ilmu persiapan untuk ke alam barzah. Kita juga dapat ilmu apa yang perlu kita tinggalkan untuk kita berada di alam barzah selesa. Beralam barzah dalam keadaan kita menikmati. Sebab alam barzah ini disebut dalam satu hadis, ia adalah salah satu daripada gerbang pintu syurga ataupun jurang api neraka. Ahli syurga dah mula dapat nikmat-nikmat serpihan syurga ketika di dalam kubur lagi. Bahkan dalam satu hadis yang sahih Nabi kata, bagi orang-orang yang saleh, kubur akan meluaskan seluas mata memandang. Jadi rumah kubur bagi orang yang saleh lagi besar daripada rumah dia di dunia. Ada tak orang sini rumah dia ruang tamu besar ni? Besar ni ada tak? Ada, tak ada deh. Tapi ni kalau kira dalam kubur bagi orang soleh tak besar lagi ni. Sebab boleh nampak lagi dinding tu. Tapi Nabi sebut bagi roh-roh orang yang soleh bila masuk kubur, kubur akan ucap ahlan wa sahlan wa marhaban bikum.
Selamat datang kepada kamu, engkaulah yang aku cintai, yang selalu berjalan di atasku. Kubur ucap selamat. Lalu Nabi cerita kubur akan meluaskan seluas mata memandang. Seluas mata memandang ni macam kita tengok laut lah, tak nampak penghujung. Maksudnya bagi orang yang soleh, yang buat persiapan untuk mati dan dia tak buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan azab kubur, dia akan dapat rumah kediaman di dalam kubur jauh lebih selesa, jauh lebih sejuk, jauh lebih wangi, jauh lebih indah daripada rumah dia di dunia. Subhanallah, mudah-mudahan itulah kediaman kita. Dan khulasah, tadi penutup khulasah pula. Buku ni kalau ada siapa nak beli, ada belakang nanti. Ni bukan sebab semata-mata nak nego. Kami sungguh-sungguh nego bawa bahagian penuh. Sebab hasil jualan memang subhanallah kami pulang semula kepada jalan dakwah. Masuk satu akaun memang sepenuhnya kita guna untuk jalan dakwah. Di bawah kami ada 30 orang staf. Sebahagian besar, separuhnya adalah fokus kepada dakwah kepada non-Muslim dan juga kepada mu'allah yang baru masuk Islam. Kita ajar siapa dia graduate. Maksudnya dia start masuk Islam, siapa dia boleh semaya sendiri, siapalah dia boleh baca Quran, siapa boleh baca Quran. Siapa yang biasa follow Ustazah Asma FB tu, dia akan jumpa. Jadi sumbangan hasil pada kita nego kita ni, itulah yang kita bayar gaji kepada aktivis-aktivis dakwah kita. Kita bayar supaya mereka tak payah buat kerja lain, mereka buat kerja dakwah saja. Kita punya staf hampir dalam 30 orang semuanya. Untuk fokus sebahagiannya adalah kerja dakwah. Begitu juga bagaimana kita pergi menyantuni orang-orang fakir miskin, hantarkan bantuan dan sebagainya, daripada jihad ekonomi. Jadi siapa mungkin yang tak bawa duit ke gapo, boleh je ambil gambar, bawa telefon kan, ambil gambar akaun, transfer lah esok ke lusa ke. InsyaAllah. Kalau sebelum transfer tu tak dare lah meninggal dulu, InsyaAllah kita halal lah. Kita bukan kira hutang tuntut di akhirat dak lah. Tapi niatlah, usahalah untuk bayar. Kalau tak bayar, kita tak tahu siapa, kita bukan tulis nama. Jadi boleh je nak buat alik buku buat kita pergi sekarang ni mikir semula, sebab dengan nanti kita tinggalkan maklumat kepada tu email lah. Macam tu. Cuma buku ni kalau yang terakhir pada muka surat akhir, satu hadis Nabi cerita, buku ni buku pertama saya. Jadi pada bab akhir, bab kematian juga ada bab kematian. Tapi kita tak bacalah hadis tu sebab masa dah habis. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan alam kubur, siapa nak selamat? Siapa nak selamat alam kubur? Okey. Ini hadis Nabi yang sahih ya. Nabi SAW bersabda. Panjang hadis dia, tapi saya baca terjemahan saja ya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sekumpulan sahabat Nabi SAW telah mendirikan khaimah di atas kubur dan mereka tidak mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Lalu mereka mendengar ada seseorang daripada kubur membaca surah Al-Mulk, Tabarakallazi biyadihil mulk, sehingga tamat. Nampak tak? Cerita tadi tu Nabi lalu sebuah kubur, tapi kubur tu dengar suara orang mengeluh, sakit, kena seksa. Tapi cerita yang kedua, kisah berapa orang sahabat Nabi, dia bina khemah atas kubur. Dia tak tahu tu kubur. Kemudian dia terdengar bacaan surah Al-Mulk daripada awal sampai akhir. Kalau kita bismillah lari dah lah. Sampai akhir. Kemudian mereka pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendirikan khaimah di atas kubur yang aku tidak tahu akannya, dan aku terdengar di dalamnya seseorang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyal munjiyah, hiyal mani'ah, tunjihi min azabil qabr." Nabi kata surah Al-Mulk itu adalah penghalang, penyelamat daripada azab kubur. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih. Sama juga buku ni semuanya disusun daripada hadis yang sahih, telah ditakhrij, telah ditahqiq kedua-dua buku ni. Jadi kalau siapa nak baca buku ni kemudian nak sebarkan hadis ataupun apa-apa ilmu yang terkandung, insya-Allah ia daripada sumber yang sahih. Tak ragu-ragulah kalau kita nak baca YOLO ni, ada ni sahabat bina ni, insya-Allah ia adalah hadis yang sahih. Sebenarnya Nabi nak menyampaikan hiyal mani'ah hiyal munji'ah min azabil qabr.
Sebab itu bagi orang yang beriman dengan wujudnya azab kubur, dia mesti tak akan tinggalkan surah Al-Mulk walau sakit, walau penat, walau dalam keadaan kelang kabut. Dan dia pula akan memastikan anak dia pun baca Al-Mulk. Sehingga kan seorang ibu bapa yang soleh, solehah ni, telefon anak semata-mata bukan gapo. Assalamualaikum along, ya mak ada gapo? Al-Mulk baca dah. Dah baca Al-Mulk belum? Dak lagi, bacalah. Atas muka bumi ni ramai boleh tolong demo. Dalam kubur tak ada orang boleh tolong. Ni power ayat mak ni. Mu dalam kubur besok, mak tak boleh tolong, siapa tak boleh tolong. Bini mu pun tak boleh tolong. Tapi surah Al-Mulk, wak ni Nabi Gaya boleh jadi penghalang. Ni ibu bapa yang bijak. Sebab nak memastikan bukan diri dia saja selamat daripada azab kubur. Bila cucu kelik, peringat pula ke cucu. Mai mata. Ya. Tu, nak gapo? Nak biar skering kau? Dak. Ni bila cucu kelik, askering. Tapi nenek yang solehah, dak. Ni, nenek nak cerita ni pasal ni, buka buku baca. Al-Mulk belajar, nanti jangan tinggal. Kena baca siap malam. Sebab dalam kubur tak ada siapa boleh tolong. Tapi surah Al-Mulk, Nabi janji, hiyal munjiyah, hiyal mani'ah min azabil qabr. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini ada manfaat, insya-Allah. Okey, ada buku, ni ada nota, ada buku dijual di belakang, bayaran ada kaunter, kemudian ada tabung untuk kami bawa untuk kebajikan kerja-kerja dakwah kita mari tu. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian esok ada ceramah di Kok Lanah, Masjid gapo dah, Aisyah. Jadi sini ke Kok Lanah berapa jauh? Sengaja tak jauh mana lah dia. Jadi jemputlah datang ke masjid tu. Kot lah ada orang ambil malam ni, esok baru nak selesai. Boleh juga. Nampak dok tu ustazah tu kan. Lepas tu hari ni malam ni kita tak ada. Sebab ada orang pesan, sini pun ada pesan. Ustazah bawa turun tudung dengan jubah. Sebab dia tahu kita jual tudung dengan jubah. Jadi kalau sini kita tak ada. Tak adalah nak buka-buka sebab kita kalut nak pergi dinum pula. Jadi kalau siapa yang nak, bolehlah pergi Masjid Aisyah di Kok Lanah pagi esok, kuliah duha. Kuliah duha pukul 9 start. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita pada malam ini. Kita tergolong di kalangan husnul khatimah. Allah berikan kesudahan yang baik. Allahumma takhtim alaina bi husnul khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min azabi jahannam. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallah azim, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, saya mohon maaf salah dan silap kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara dan sebagainya. Terima kasih pada semua. Saya suka sangat boleh jumpa malam ni dengan orang-orang macam ni, orang macam ni, orang Kelantan. Saya sayang semua ni ke muslimat lah kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu, mudah-mudahan di syurga Allah kita akan bersatu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, tanya boleh tak? Ada nak tanya Dia nak tanya begini, kalau macam Ustazah ayat tadi kan? Sekiranya kita dibuat apa-apa timbulnya wujud riak ni. Lepas tu macam nama kita ni balik semula kita minta dengan tak terhapus. Bijak soalan. Kita teringat gitu, lepas tu kita pun teringat aku ni wujud tak ni nama Tuhan aku. Ya, bijak soalan bijak. Zaman Rasulullah, para wanita antara yang sangat kerap jumpa Rasulullah bila ada persoalan, dan ia menunjukkan mereka peka dan mereka bimbang, mereka fikir pasal diri mereka. Jadi kita kata kalau wujud riak, terhapulah pahala tu lepas tu kita kata ya Allah, aku dah riak, aku dah wujud, aku dah jadi takbur pula dengan orang tu, jadi nyombong pula, betul-betul kita tolong dia. Jadi macam mana tu? Boleh tak nak pahala tu semula? Bila kita riak, kita wujud, pahala tu lebur, dah guana nak boleh semula? Boleh ke tak? Subhanallah. Hadis Nabi sebut susuliah keburukan ataupun apa-apa dosa kita buat dengan kebaikan. Satu. Jadi kita boleh lagi nak bertaubat. Astaghfirullah ya Allah, aku tadi nyombong. Astaghfirullah ya Allah, aku ngukik tadi dah, aku bui, aku ngukik semula. Bertaubat dengan Allah. Mudah-mudahan kita dapat kembali pahala amal soleh yang kita buat tu.
Subhanallah. Jadi caranya adalah taubat, istighfar, mohon ampun dengan Allah. Dan kalau boleh, ya Allah aku janji, ya Allah aku tak buat lagi supaya tu ngukit-ngukit pemberian dan sebagainya. Wa ammasaila fala tanhar. Allah beri kita peringatan. Kepada orang yang meminta-minta, jangan kita herdik. Biasa kita tolong orang ni, orang buat ni lah. Jangan kita herdik bukan masa tu. Lepas-lepas tu ke, kita hina ke, kita ngukit ke. Itu dalam bentuk mengungkit adalah satu bentuk penghinaan kepada orang yang kita beri. Jadi kalau tersilap, mohon ampun dengan Allah. Mudah-mudahan dosa yang, pahala yang hilang tu kembali semula. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih. Boleh. Jemput Abel. Jemput belakang Abel. Masih dah. Ambil dah. Okey, jom. Okey, semua dah. Dah. Belum. Dah. Ni tutup. Masya-Allah.